Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi dalam Tazkirah Ramadan. Semoga tazkirah-tazkirah yang sebelum ini mendatangkan manfaat buat kita dan keluarga kita dan juga masyarakat Islam amnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah melalui dua perkara mengenai akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama sekali adalah mengelakkan pertengkaran walaupun kita dalam keadaan yang benar. Dan kemudian yang kedua, pada minggu yang lalu telah kita lalui tentang hati yang bersih. Dan juga telah kita huraikan hati yang bersih, apakah ciri-ciri hati yang bersih daripada sifat dengki dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan masuk kembali, kita akan sambung lagi masih lagi dalam membacakan kitab yang sama mengenai hadis yang ke-59, muka surat 59 juga, tentang 4 sikap yang diharamkan ke atasnya neraka. Merendah diri, hati yang lembut, disenangi orang dan memudahkan, yakni menyenangkan orang lain. Dan itu tajuknya, tentang 4 sifat. Baik. Jadi disambung sini, satu lagi sifat kemuliaan hati dan akhlak ialah bersikap lebih kurang. Itu pertama, mudah berurusan. Yang kedua, merendah diri sehingga disenangi oleh orang lain. Perhatikan hadis Nabi SAW yang berikut ini. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Tuharramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Artinya, tidakkah aku beritahukan akan kamu orang yang diharamkan api neraka ke atasnya. Jadi ni tajuk ni yang kita akan dengarkan adalah sifat-sifat yang boleh membuatkan seseorang itu diharamkan daripada masuk api neraka. Subhanallah. Bermakna dia bukan perkara yang remeh-temeh, perkara yang penting. Di mana Nabi sendiri berkata apa? Mau tak aku beritahu kamu, untuk bahasa kita lah, nak tak aku beritahu kamu tentang siapakah orang yang diharamkan daripada masuk api neraka. Diharamkan daripada masuk api neraka. Subhanallah. Bermakna ini ganjaran yang besar. Dia diharamkan. Diharamkan daripada masuk api neraka. Apa dia? Maka jawab Nabi SAW, diharamkan neraka untuk orang yang dekat. Iaitu orang yang disenangi orang lain. Merendah diri, lembut budi pekerti dan mudah berurusan. Jadi kita go one by one lah, supaya kita senang memahami apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali, diharamkan neraka untuk orang yang dekat. Ala kulli qaribin, orang yang dekat. Apa yang maksud orang dekat sini adalah senang untuk orang berbual dengan senang untuk orang berbual dengan dia. Senanglah nak berbual dengan dia, senang. Tak ada macam rasa takut, rasa back off ke, rasa macam terhalang nak berbual dengan dia. Tak ada. Orang nak berbual dengan dia ni orang yang dia senangi orang lain. Orang nak berbual dengan dia senang, nak luahkan perasaan pun senang. Maksud luahkan perasaan ni bukanlah maksud dia perempuan luahkan perasaan kepada lelaki atau sebaliknya. Maknanya kalau anything macam orang itu ada masalah, dia ada masalah, dia nak minta pendapat kita ke, dia nak ajak kita berbual, dia nak luahkan masalahnya kepada kita, maka dia akan pandang kita sebagai orang yang senang untuk dia berbual, senang untuk dia ceritakan masalah dia. Jadi kalau kita tergolong orang tersebut, bermakna neraka akan diharamkan untuk kita, insya-Allah. Orang yang ada sifat tersebutlah, maka neraka akan diharamkan untuk orang tersebut. Dengan syarat, dia itu, sifat yang pertama, dia itu disenangi oleh orang lain. Nak berbual senang, dia tak ada nak sombong lah.
Tak ada orang kata sepatah, dia jawab sepatah. Orang jawab satu, orang tanya satu, dia jawab satu. Dah makan? Belum. Dah makan? Dah. Tadi buka apa? Nasi. Satu tanya, satu jawab. Satu tanya, satu jawab. Malas tak layan? Malas. Kan? Minta kena jotos ni orang. Kan? Geram kan? Tanya salah, tak tanya salah. Tanya kerek lebih. Tak tanya pula cakap kita yang kerek. Kan? Jadi, orang tak suka nak berbual dengan dia. Rasa susah nak berbual. Macam tak, orang kata tak friendly lah. Susah dengan mukanya, dengan buat halnya, macam tak pandang orang lain dan sebagainya. Maka itu bukan akhlak yang baik. Kita kena ingat, terkadang ada orang memang bukan dia tak nak berbual dengan orang lain. Tapi kadang-kadang orang yang memandangnya seperti itu kerana segan, kerana menghormati. Tapi orang tu itself adalah orang yang sangat peramah. Orang pandang, macam contoh kita pandang orang seorang ulama, seorang ustaz yang pangkat besar, atau kiai dan sebagainya, para habaib semua. Kita nampak mereka ni gerun, hormat, haibah mereka kuat. Tapi mereka ni pada masa yang sama, mereka ni adalah orang yang baik, orang yang peramah, orang yang senang untuk mereka, untuk kita ajak berbincang, orang yang sedang berbual. Cuma kita menghormati mereka, dan juga kerana haibah mereka. Haibah ni maknanya macam takut tapi hormat. Baik. Itu sifat yang pertama. Orang itu adalah disenangi dengan orang lain, dan juga orang ini senang untuk kita ajak bincang. Nak ajak bincang perkara ni boleh tak? Agak-agak ni macam mana? Agak-agak macam kalau gini okey tak? Senang. Kita senang nak berurusan dengan dia. Dia bukan macam kalau kita nak bincang dengan dia tak guna. Pasal apa? Confirm kita nak kena dengar cakap dia je. Cakap kita tak nak dengar. Tak. Tapi orang ni kita senang nak ajak dia berbincang. Cakap A, dia akan kasih cakap B. Mungkin dia kasih B, tapi mungkin dia cakap kita pendapat lagi betul daripada pendapat dia. Senanglah untuk kita ajak bincang. Ada give and take. Itu sifat yang pertama. Disenangi oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah merendah diri. Merendah diri ini memanglah masyhur lah. Memanglah ma'ruf. Di mana sifat merendah diri adalah sifat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam sabda Nabi SAW, barang siapa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, Allah angkat darjatnya. Orang yang sering merendah diri, maka orang itu Allah angkat darjatnya. Orang itu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kata merendah diri, kita jangan salah faham. Basic memang hukum basic, perkara yang asas dalam bab merendah diri ataupun akhlak sifat tawaduk, dia itu adalah sifat yang mulia. Tetapi terkadang-kala bila seseorang itu menjadi tawaduk, maka perkara itu dipandang hina dalam agama. Alamak ustaz, macam mana pula dia merendah diri, tapi bila kata merendah diri tu orang Allah sayang, tapi ni merendah diri dipandang hina pula dalam agama. Pandang hina ni bermakna pandang yang dia merendah diri pada bukan tempatnya. Merendah diri pada bukan tempatnya. Saya kasih contoh. Awak pergi doktor, dah apa namanya yang dekat front desk tu kata, okey encik Haji Fulan bin Fulan dah boleh masuk. Kita pun masuklah. Bila masuk jumpa doktor, kita nampak doktor, kita pun tanya, adakah awak ni doktornya? Maka doktor kata, saya hanyalah hamba Allah, saya hanyalah insan yang berdosa, insan yang jahil, insan yang fakir kepada rahmat Allah. Agak-agak siapa yang nak injek siapa? Kita nak injek doktor tu ke atau doktor tu nak injek kita? Ini namanya apa? Merendah diri pada salah tempat. Kalau kena kita, memang kita dah jab sayang-sayang dekat peha si doktor tersebut. Kan? Pasal merendah diri pada salah tempat. Jadi perkara itu tak dianjurkan dalam agama. Merendah diri itu pada tempatnya. Kepada perkara yang asas tu, hukum yang asas, merendah diri itu adalah perkara yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sifat yang kedua. Sebab tu dalam sepotong hadis, di antaranya dalam hadis tersebut, Nabi SAW sabda apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi orang yang merendah diri. Itu basic dia. Basic. Tetapi Allah lagi sayang kalau ada orang kaya yang merendah diri. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya
Allah itu sayang kepada orang yang merendah diri. Tetapi Allah lagi sayang kalau ada orang kaya yang merendah diri. Pasal kalau orang yang sederhana, orang yang serba kemiskinan, maaf kata, kekurangan, merendah diri memang kenalah. Memang sesuai, biasalah. Dalam keadaan hidup yang seperti itu, seperti saya lah, hidup seperti keadaan biasa merendah diri, itu perkara yang normal. Tapi kalau dia orang kaya, dia merendah diri, maka itu satu perkara yang sangat-sangat mulia. Kerana apa? Susah nak jumpa orang kaya yang betul-betul down to the earth, rendah dirinya. Pakaiannya rendah diri, makanannya rendah diri, akhlaknya rendah diri, peramahnya. Dia tidak rasa yang bahawa dia ni ada berpangkat, dia ni orang kaya, kereta 5-6 biji, maka dia rasa dia ada gap dengan kita, tak ada. Dia rasa bahawa dia merendah diri, maka itu adalah perkara yang baik untuk dia lakukan. Maka Allah lebih sayang pada orang kaya yang merendah diri. Pasal susah nak jumpa. Dan orang kaya ni susah nak merendah diri. Maaf katalah, biasanya susah nak merendah diri. Ada je sifat-sifat yang timbul. Na'uzubillah. Baik. Tu yang kedua, sifat yang kedua, merendah diri. Yang ketiga, lemah lembut, budi pekerti. Subhanallah. Lemah lembut ni bermakna sifatnya ini adalah orang yang orang kata bila kita nak berbual dengan dia tak ada macam orang yang respon dengan cara kasar. Tak ada. Jadi kita, terutama sekarang ni kita sedang berpuasa ni, maka kita boleh apply. Kita apply lah akhlak-akhlak yang mulia ni. Terutama bila kita tengah puasa ni, tengah lapar, kadang-kadang isteri tanya 3 sampai udang 4 kali. Suami dah jawab sama juga. Abang nak makan apa hari ni? Saya nak makan ikan goreng. Abang nak makan apa bang? Ikan goreng. Abang nak makan apa bang? Ikan goreng. Agak-agak isteri saya keempat tu, siapa yang kena makan ikan goreng dulu? Isteri makan penampar kejap lagi. Ini namanya suami yang tidak ada sifat yang lemah lembut. Jadi Nabi SAW sendiri menunjukkan ciri-ciri cara lemah lembut. Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi kata, wahai Aisyah, ada apa kat rumah? Nabi kata, rambut kita dah 2 bulan tak berasap ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu aku puasa. Senang je. Senang tak? Akhlak Nabi SAW senang. Lemah lembut Nabi SAW bersama keluarga terutamanya. Dan juga para sahabat. Dan juga bersama cucu-cucunya Nabi SAW. Nabi tak ada kata pulang, tak ada makanan apa-apa. Nabi marah isteri. Ni apa ni? Jadi isteri pun tak tahu nak masak. Apa tak tahu bilang ke tak ada makanan? Apa tak tahu bilang ke tak ada beras ke? Tak ada roti ke? Tak ada kaya ke? Tak ada butter ke? Tak ada aiskrim ke? Contohlah. Kan? Nabi tak ada tanya bukan-bukan tu. Nabi tanya, ada apa-apa tak? Siti Aisyah kata, dah 2 bulan tak berasap. Maka Nabi kata, kalau begitu aku puasa. Senang je Nabi SAW. Tak ada marah, tak ada nak berontak, tak ada nak pergi piat isteri, nak beletik kat isteri, tak ada. Subhanallah, itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian sifat yang terakhir adalah sahlin, mudah berurusan. Nabi sifat yang terakhir, orang yang diharamkan daripada masuk neraka adalah orang itu mudah dalam berurusan pada perkara-perkara harian lah. Jual beli senang, nak jual senang, nak beli pun senang. Dia tak ada kata kalau nak jual mesti pakai baju ni baru boleh masuk kedai aku. Kalau tak pakai baju belang-belang, kau jangan masuk kedai aku. Contohlah. Itu bermakna dia susahkan. Susah nak jual beli dengan dia. Ada je syarat-syarat terms and condition je. Belinya beli apa? Beli tauge sekilo. Terms and conditionnya 10 page. Ni maknanya dia susahkan. Contoh, saya kata contoh. Susah nak berurusan dengan dia lah. Jual beli, pinjam meminjam, baru pinjam satu hari, bila nak kasih balik pinjam, pinjam tu bila nak kasih balik, padahal yang memberi pinjam tak memerlukan benda tersebut, tak memerlukan at the moment lah. Jadi janganlah kita menyusahkan seperti itu. Kemudian apa lagi perkara-perkara harian seperti hutang piutang. Nak minta hutang punya susah betul nak berhutang dengan dia. Tulis ni, saksi datang, bayar lagi, gedebak-gedebuk semua. Jadi dia menyusahkan. Jadi sifat, kita ringkaskan kembali, 4 sifat. Jika ada pada seseorang itu, maka orang itu akan diharamkan daripada masuk api neraka. Subhanallah. Apa sifat dia? Sifat dia yang pertama adalah orang itu adalah orang yang disenangi orang lain.
senang untuk kita berurusan dengan dia. Senang untuk kita berbincang, bercakap, berbual, mengadu masalah dan sebagainya, senang. Yang kedua adalah orang itu adalah orang yang merendah diri. Orang yang merendah diri. Berbual dengan dia tahu dia punya kerendahan hatinya. Yang ketiga adalah orang yang bersifat lemah lembut. Dan yang keempat adalah orang yang mudah untuk berurusan. Subhanallah. InsyaAllah kita akan kembali lagi tazkir Ramadan ini pada hari Rabu nanti, insyaAllah. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Akan kita huraikan lagi dalam tajuk yang sama ini tentang bab akhlak-akhlak yang mulia, insyaAllah. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.